Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita dalam program live FB Tunggu Sekejap, Ustaz Nak Cakap. Bersama saya Ustaz Izzuddin bin Datuk Haji Abdul Muttalib daripada Pejabat Agama Islam Daerah Pekan Pahang. Hari ini, dalam masa yang singkat ini, insya-Allah saya ingin kongsikan berkaitan dengan satu tajuk, iaitu teknologi dan kemajuan menurut Islam. Para penonton sekalian, bila bercakap pasal teknologi, macam-macam benda canggih dan gadget yang ada. Contohnya benda kecil ni. Sebab itulah tadi saya sambil menunggu masa ni tadi, sempat lagi saya tengok apa yang patut. Ya. Hebat kan benda ni? Walaupun kecil, tapi cukup berkuasa. Ya. Macam-macam boleh buat. Dari sekecil-kecil perkara, sehinggalah kepada sebesar-besar perkara. Daripada benda yang halus, yang mungkin tak nampak, sehinggalah kepada perkara yang tak tercapai di akalmu. Bak kata Eliana dalam lagu dia tu lah. Ya. Jadi macam-macam perubahan boleh kita buat dengan benda kecil ni. Nak ubah muka, daripada muka tak handsome macam saya ni, nak bagi lagi handsome ke, nak bagi pada muka tak apa cerah, saya tak kata hitam, tak apa cerah, nak bagi lagi cerah, klik je, jadilah lawa bukan main. Rupanya ingatkan original, rupanya ingatkan asli, tapi aplikasi rupanya. Sebab itulah saya kata benda ini hebat. Dan macam-macam lagi perubahan boleh buat dengan benda ni. Ya? Nak ubah rumah, nak ubah landscape rumah pun boleh. Sehingga kan, jangan katakan landscape rumah tangga pun boleh berubah kerana teknologi ataupun gadget ini. Dan bahkan bukan itu saja. Kalau kita tengok hari ini, yang berlaku beberapa hari ini, telah berlaku perubahan landscape dalam politik negara kita. Antara faktor penyumbangnya, inilah bendanya. Teknologi inilah antara penyumbang kepada apa yang berlaku dalam landscape politik kita pada hari ini. Sebab tu saya kata benda ni hebat, cukup berkuasa. Kalau kampung saya cakap, very very powerful. Ya? Dan untuk itu para penonton sekalian, suka saya nak menyentuh berkaitan tajuk kita pada hari ini, bagaimana Islam memandang teknologi ini. Berkata Al-Imam Sayuti rahimahullah, bahawa dalam kaedah fiqh ada menyebut al-aslu fil asya' ibahah. Yang bermaksud asas sesuatu perkara itu adalah hukumnya harus. Tapi ingatlah para penonton sekalian, bahawa daripada harus itu dia boleh membawa kepada pahala, juga boleh membawa kepada dapatnya dosa. Dapat pahala sekiranya kita menggunakannya untuk kebaikan dan manfaat umat Islam. Share, contohnya kita share majlis-majlis ilmu, dan juga kita share benda-benda yang ilmiah. Dan bukan itu saja, malahan dengan teknologi, khususnya benda kecil ni ataupun handphone ni, kita sekarang ni dah boleh bersedekah dah secara diam-diam dengan menggunakan teknologi dan juga aplikasi. Hanya sekadar kita klik saja, kita dah pun boleh bersedekah. Tak perlu susah-susah kita nak cari tabung ke, tak perlu susah-susah kita nak pergi tu. Cukup sekadar kita menggunakan teknologi dan kita tahu menggunakan aplikasi. Dan bahkan itu juga ianya menyumbang kepada mengelakkan kita daripada berlakunya riak dalam amalan kita bersedekah. Jadi sebab itulah bila kita bersedekah ni, ibaratnya tak payahlah bising-bising. Ini kan kalau kita tengok dalam FB tu, malaslah nak membawang kan. Ada bagaimana ada orang ni dia bawa wartawan ramai-ramai, nak tunjukkan dia bersedekah. Itu tak payahlah kot. Itu satu perkara yang tak baik, yang tak
galakkan orang Islam kerana itu ada unsur-unsur riak. Kita bukan orang politik. Kalau orang politik lainlah cerita. Orang politik tak ada arah lah. Dia memang nak kena tunjuk apa yang dia buat. Kerana kalau dia tak tunjuk, dia tak beritahu pada rakyat, rakyat tak tahu apa yang dia buat. Dia menyumbang ke, tak menyumbang ke. Jadi, sebab tu saya kata benda ini juga selain daripada boleh memberikan kita pahala, boleh mendatangkan dosa kepada kita. Selain daripada itu juga, kalau kita bersedekah tadi, maka akan adanya rezeki ataupun pahala daripada sedekah kita itu dinamakan sebagai sedekah jariah. Sedekah jariah ini bagaimana yang kita sudah maklum bahawa pahalanya itu akan terus kita perolehi, akan terus kita nikmati walaupun kita telah pun meninggal dunia. Tapi ingat para penonton sekalian, di sana adanya juga istilah maksiat jariah. Apa itu maksiat jariah? Maksiat jariah ini jugalah kita akan tetap memperolehi dosanya walaupun kita dah pun mati. Contohnya, kita menggunakan teknologi ataupun handphone ini untuk kita buat benda-benda yang boleh mendatangkan dosa. Kita share benda-benda yang tak baik. Kita buat maksiat. Kita buat benda-benda ada unsur maksiat. Ataupun kita share benda-benda yang boleh mendatangkan musibah, dosa dan juga kekacauan, kekecohan. Seperti kita share benda-benda berunsur fitnah. Kita ambil gambar, kita edit dan sebagainya. Jadi, apabila adanya penonton ataupun pengguna yang membaca, melihat dan mempercayainya, seterusnya menyebarkan pula kepada orang lain, maka kita sebagai antara orang yang bertanggungjawab memulakan penyebaran tersebut, kita akan terus mendapat dosa selagi mana masyarakat percaya dan juga berpegang kepada cerita fitnah kita itu. Ya, sebab itulah Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 41, telah berlaku kerosakan dan bala bencana di darat dan lautan hasil kerana tangan-tangan manusia itu sendiri. Ya, jadi ingatlah para penonton sekalian bahawa Allah juga berpesan bahawa jangan mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Para penonton sekalian, semua ini membuktikan bahawa Islam tidak menolak teknologi dan kemajuan. Bahkan Islam adalah agama yang sememangnya memberi kemajuan. Saya ingin memetik kata-kata salah seorang pemimpin negara kita yang memberi ucapan dalam The KL Summit tahun 2019 bahawa beliau berkata, kalau negara kita maju, barulah Islam tu akan kuat. Tapi sebenarnya saya agak kurang bersetuju. Kerana apa? Kerana kalau kita mengikut kata Islam, kita menjadikan Islam sebagai secara total sebagai the way of life, kita memang akan maju. Dengan syarat kita benar-benar mempelajari Islam, kita menghayati Islam, memahami Islam dan mengamalkannya secara total sebagai the way of life. Dan ini dibuktikan bagaimana tamadun Andalusia adalah satu tamadun yang paling berjaya di dunia sehingga kekal bertahan selama 800 tahun. Kerana apa? Kerana mereka menjadikan Islam tu sebagai the way of life. Jadi, muslimin dan muslimat sekalian, para penonton sekalian, marilah kita sama-sama mengambil iktibar dan mengingati diri kita supaya agar kita tidak terlalai dan terleka dalam keasyikan kita menggunakan teknologi ini. Yang penting Islam tak menghalang kita menggunakan teknologi ataupun gadget, tapi yang penting kena ada kawalan. Kawalan supaya apa? Supaya ianya tak berlaku, menyebabkan mendatangkan dosa. Seterusnya menyebabkan berlakunya, paling kita bimbang menyebabkan berlakunya kekacauan dan paling kita bimbang negara dan agama kita juga akan runtuh. Jadi para penonton sekalian, untuk itu sekianlah saja program Live FB. Tunggu sekejap, Ustaz nak cakap yang dibawa secara langsung di hadapan pintu masuk utama Istana Abu Bakar daripada Pekan Pahang sebagai simbolik. Hari ini akan berlakunya satu peristiwa besar dalam sejarah negara kita, yang mana pada hari ini Raja-Raja Melayu kita akan bersidang dan bermesyuarat dalam mesyuarat khas Majlis Raja-Raja Melayu bagi menentukan masa depan negara dan agama kita. Jadi marilah sama-sama kita berdoa semoga Allah memberi taufik dan hidayah serta kekuatan kepada Raja-Raja Melayu kita. Semoga mereka dapat memberikan satu keputusan yang akan membawa kebaikan dan manfaat khususnya kepada Islam dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi.